Assalamualaikum, saya Cikgu Yani. Pada hari ini, saya akan membentangkan format SPM Bahasa Melayu Kertas 3 ataupun lebih dikenali sebagai ujian bertutur. Format baru ini akan bermula pada peperiksaan SPM pada tahun 2021. Menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kertas 3 juga dikenali sebagai ujian bertutur. Terdapat dua jenis item yang terdapat dalam ujian ini, iaitu yang pertama, subjektif respon terhad, yang kedua, subjektif respon terbuka. Manakala bilangan soalan pula terbahagi kepada dua bahagian, bahagian A iaitu individu dan bahagian B iaitu kumpulan. Untuk bahagian A, calon dikendaki membaca petikan ataupun bahan ransangan yang disediakan secara mekanis. Kemudian, calon akan bersoal jawab dengan pentaksir. Manakala bahagian B pula dalam bentuk kumpulan, satu tema ataupun tajuk akan disediakan untuk tujuan perbincangan dan pelajar diberi masa untuk berbincang sesama rakan sebelum aktiviti perbincangan dijalankan. Biasanya dalam aktiviti berkumpulan ini terdapat lebih kurang 3 hingga 5 orang pelajar. Untuk pengetahuan para pelajar semua, untuk bahagian A, sebelum sesi pentaksiran dijalankan, pelajar akan diberi masa beberapa minit untuk membaca petikan dan juga bahan ransangan yang disediakan. Kemudian, barulah sesi soal jawab dengan pentaksir akan dimulakan. Bahagian B pula juga, pelajar akan diberi tema dan mereka akan berbincang secara berkumpulan sebelum giliran mereka akan diambil. Markah untuk ujian bertutur ini adalah 70 markah, iaitu bahagian individu dan bahagian kumpulan. Tempoh pelaksanaan ujian bertutur ini bagi individu antara 3 sehingga 5 minit, manakala kumpulan pula antara 12 hingga 15 minit. Konstruk yang diperkenalkan dalam kertas 3 ini ialah kemahiran bertutur dan mendengar. Pelajar akan mempunyai kemahiran seperti memahami, mengaplikasi, menganalisis dan juga menilai. Seterusnya ialah kaedah penskoran. Penskoran di sini ialah penskoran bertutur individu adalah secara analitik, manakala kumpulan pula adalah secara holistik. Tema bagi ujian lisan adalah terdiri daripada 16 tema yang telah menjadi asas kepada pembelajaran. Ia juga mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam PSKP. Berikut ditunjukkan di sini beberapa tema seperti kemasyarakatan, keremajaan, kekeluargaan, alam sekitar, teknologi dan juga kenegaraan. Bahasa yang pelajar perlu gunakan adalah terdiri pada penggunaan bahasa yang gramatis, penggunaan kosakata yang tepat dan betul. Sebutan juga mestilah betul, jelas dan tepat, intonasi dan nada betul seperti penutur jati bahasa Melayu. Okey, dari segi kefasihan pula, keseluruhannya pengucapan sangat peta, fasih dan juga lancar. Itu kategori sangat cemerlang. Peringkat yang seterusnya ialah kurang memuaskan. Markahnya ialah antara 3 hingga 4 markah. Di sini kita lihat bahasa yang kurang gramatis digunakan, begitu juga dengan penggunaan kosakata kurang tepat, kurang betul dan kadang-kadang salah. Manakala dari segi sebutan pula, kebanyakan sebutan kurang betul, kurang jelas dan kurang tepat serta intonasi banyak yang salah. Dari segi kefasihan pula, keseluruhan pengucapan kurang peta, kurang fasih dan juga kurang lancar. Okey, dari segi bermakna kebanyakan pelajar ini tidak mencapai maksud, kurang tepat dan kurang bertata susila. Dan bahagian yang terakhir sekali adalah lemah. Markahnya antara 1 hingga 2 markah. Di sini keseluruhannya adalah lemah. Calon ni dia tidak mampu menunjukkan penguasaan kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu. Kalau secara individu tadi, kaedah penilaiannya adalah secara analitik. Bagi aktiviti kumpulan pula, kaedah penilaiannya adalah secara holistik. Tahap penguasaan dan skor di sini masih lagi sama, iaitu cemerlang 25 hingga 30 markah, kepujian
19 hingga 24 markah, baik. 13 hingga 18 markah, penguasaan minimum 7 hingga 12 markah dan tidak mencapai tahap minimum 1 hingga 6 markah. Calon masih lagi diuji dari segi tata bahasa dan kosakata, sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, idea dan juga bermakna. Cara pengendalian kertas ujian bertutur. Pada bahagian A, model individu untuk taksiran 1, bahagian B, model kumpulan untuk taksiran 2. Pentaksiran ujian bertutur ini akan dilaksanakan oleh pentaksir luar yang dilantik oleh lembaga peperiksaan. Pentaksiran akan dijalankan di bilik-bilik ujian yang disediakan oleh pihak sekolah. Kedua-dua ujian pentaksiran ini akan diduduki oleh calon semasa di tingkatan 5. Ini adalah merupakan modul individu taksiran 1 yang mana terdiri pada 2 orang pentaksir dan seorang calon. Calon akan masuk ke bilik ujian secara bergilir-gilir mengikut angka giliran masing-masing. Masa yang diperuntukkan untuk setiap calon ialah 3 hingga 5 minit. Setiap calon bersoal jawab dengan pentaksir dan menyampaikan idea serta pandangan berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan untuk mereka. Manakala dalam taksiran 2 pula, melalui aktiviti berkumpulan, calon boleh bertutur atau berbincang dalam kumpulan berdasarkan tema, tajuk atau stimulus yang telah ditetapkan. Masa yang diperuntukkan untuk setiap kumpulan ialah 12 hingga 15 minit. Pentaksir juga perlu bertindak sebagai fasilitator sekiranya perbincangan terhenti atau terdapat calon yang tidak mengambil bahagian dalam perbincangan tersebut. Seterusnya, bagi calon kes khas pula, mereka akan diuruskan oleh pihak lembaga peperiksaan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri. Untuk taksiran yang pertama, calon bertutur dengan penggalak berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan dan bersoal jawab dengan pentaksir. Masa yang diperuntukkan di sini sama iaitu 3 hingga 5 minit. Manakala model kumpulan taksiran 2 pula digunakan apabila melibatkan calon kes khas seperti berikut, iaitu calon hospital, calon ditahan reman atau perbicaraan mahkamah, calon menyertai aktiviti sukan ataupun kokurikulum di dalam atau di luar negara, ataupun calon menyertai program pertukaran pelajar di luar negara. Jadual ujian bertutur mengikut sidang. Setiap hari, terdapat 3 sidang yang perlu diikuti oleh pelajar, iaitu sidang 1 pukul 8 hingga 8.45 pagi, jumlah calonnya adalah 8 orang. Sidang 2 pukul 10 hingga 11.45 pagi, seramai 8 calon. Dan sidang 3 pukul 11.50 hingga 1.30 hari, sebanyak 8 calon. Calon mesti berada dalam bilik kuarantin 15 minit sebelum ujian bermula yang terdiri daripada 4 calon. Calon yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Setelah selesai, persiapan taksiran kumpulan 1 bagi model 2 akan dibuat pula. Calon diberikan soalan model 2 dan calon kumpulan 2 dimasukkan ke dalam bilik kuarantin. Seterusnya, selesai calon keempat, kesemua calon akan masuk ke dalam bilik untuk taksiran kumpulan dan calon akan diberikan soalan modul kedua. Seterusnya, calon kelima, keenam dan ketujuh serta ke-8 akan mengadakan sesi ujian lisan bagi modul 1. Contoh soalan ujian lisan bertutur bagi individu. Contoh yang pertama ialah amalan rumah terbuka. Calon dikendaki membaca dan memahami bahan rancangan yang diberikan, kemudian menjawab soalan-soalan yang dimukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ini adalah merupakan contoh jawapan bagi soalan amalan rumah terbuka. Pelajar boleh menjawab dengan menggunakan ayat yang tepat dan bahasa yang gramatis. Contoh soalan rancangan yang biasanya dimukakan oleh pentaksir berdasarkan gambar yang diberi. Contohnya, gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Yang kedua, ceritakan perayaan yang anda sambut. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah amalan rumah terbuka dapat mengukuhkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang keempat,
Amalan rumah terbuka boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan negara. Berikan ulasan anda. Ini adalah merupakan taksiran kumpulan. Contoh yang pertama, banyak faktor yang menyebabkan remaja pada hari ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti komuniti dan kemasyarakatan seperti gotong royong, menyertai badan-badan bukan NGO dan khidmat sosial. Ulaskan pernyataan tersebut. Jadi berdasarkan soalan ini, dalam kumpulan mereka akan membincangkan topik ini dan mereka akan memberikan pendapat masing-masing. Markah pula diperuntukkan di sini adalah 30 markah. Contoh jawapan bagi aktiviti kumpulan tadi adalah berkaitan dengan tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Calon diberi masa untuk berbincang sesama rakan sebelum aktiviti perbincangan dalam kumpulan akan dijalankan. Sampai di sini dahulu. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada pelajar semua supaya pelajar-pelajar boleh jadikan panduan untuk menduduki peperiksaan SPM format baru ini. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya.